Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis shawab. Baik, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Taala kerana diberikan kesihatan kita sehingga ke hari ini kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. So hari ini saya nak bagi tip dan juga orang kata ilmu lah sikit kepada anda semua. Macam biasa isu mahkamah syariah. Jadi sekarang kan ada PKPB kan, kemudian ada juga negeri yang dikenakan sekatan, tak boleh rentas negeri dan sebagainya. Dan juga kita lihatlah kan, zaman Covid ni ada yang kena buang kerja, kemudian ada yang hilang pendapatan, ada yang company terpaksa ditutup. Jadi macam-macam lagi lah kan. Jadi kesan dia bukan kepada kita sendiri tapi kepada seluruh dunia kan. Jadi semua orang terkesan. Jadi saya berharap kan, saya lihat sekarang ni ramai juga orang bercerai. Yalah, siapa nak bercerai kan, tapi dalam waktu terdekat ni kan kita mengalami masalah-masalah ni. Mungkin suami tak ada pendapatan, terpaksa berhenti kerja, ada yang sakit, ada yang dibuang kerja. Jadi saya mohonlah kan, kita cubalah cuba bersabar dahulu, mungkin cari penyelesaian terbaik lah. Bercerai itu bukanlah satu jalan yang baik pun bercerai tuntut ini tuntut tu dan sebagainya. Tapi kalau dah lama, masalah tu dah lama terpendam, bukan masalah sebabkan masalah yang remeh, terpulang pada anda semua kan. Jadi isu yang saya nampak sekarang adalah kita cuba kata dalam zaman Covid ni kan. Jadi suami isteri sama-sama bantulah mencukupkan keperluan keluarga kita dahulu kan. Sekiranya kalau suami tu mungkin tak bekerja, mungkin hutang lah. So isteri bagi pinjaman, hutang kena bayar balik dan sebagainya. Tapi jangan lupa lah, sebab tu tanggungjawab suami kan, bagi nafkah dan sebagainya. Jadi saya lihat tadi dan juga saya lihat dalam kebelakangan ini ramai yang mohon bercerai kan. Yalah, bila nak bercerai, banyaklah benda-benda perkara yang tak elok, benda yang tak sepatutnya kita nak cerita pada orang, terpaksa dibongkar lah bila nak bercerai. Sebab bila di antara satu tak bersetuju, jadi terpaksa lah mohon fasad. Jadi fakta-fakta ataupun cerita-cerita yang tak elok tu pun terpaksalah diceritakan. Suami saya tak bagi nafkah dah lama dah, malas bekerja, hisap dadah lah, hisap itu dan sebagainya, tanggungjawab tak ada dan sebagainya. Jadi kalau tanggungjawab tu tak ditunaikan sebagai suami, patutlah isi mohon cerai. Tapi kalau sekiranya suami dah berusaha dan jalankan tanggungjawab dia, sebabkan ada beberapa faktor yang tak dapat dielak, maka sebaiknya kita berbincang cara baik untuk selesaikan masalah ini. Jadi hari ini saya nak ceritakan berkenaan dengan cerai fasad. Cerai fasad yang mana saya lihat ramai isteri-isteri memohon cerai fasad apabila suami tidak mahu menceraikan isinya. Jadi mesti ada alasan. Contohnya dalam Seksyen 52, enakmen atau akta, suami tak bagi nafkah lebih 3 bulan, memukul, menginaya fizikal, mental, cakap bangang, bodoh, tolol pada isteri, kemudian memukul, tumbuk sini, tumbuk belakang, macam-macam lah. Kemudian suami terlibat dengan dadah, terlibat dengan syabu, macam-macam lagi kan. Ataupun suami menghilangkan diri dah setahun, tak tahu kat mana dah, nafkah batin tak bagi lebih setahun. Jadi banyak juga alasan-alasan yang boleh kita tuntut dalam permohonan fasad. Tapi mesti ada bukti jugalah kan. Kalau pukul, ada laporan polis, adalah juga gambar-gambar dijadikan sebagai bukti dan juga saksi dalam permohonan tersebut. Jadi saya lihatlah permohonan cerai fasad ni adalah di antara seksyen yang kebiasaan wanita di luar sana menuntut cerai pada suami yang tidak mahu menceraikan isinya. Tapi ada juga permohonan yang diluluskan dan ada juga tidak diluluskan berdasarkan pada fakta dan pembuktian. Kalau kita menceritakan benda yang palsu, yang tak betul, kesudahannya kenalah dibuang kes.
Jadi sebaiknya gunakanlah khidmat peguam syar'i. Di Malaysia kan ramai. Jadi kalau betul anda mohon mencerai, menuntut cerai, boleh menggunakan khidmat peguam syar'i yang boleh membantu anda menyelesaikan kes di mahkamah. Baik. Saya lihat kan kebanyakan juga dalam kes cerai fasa ni, apabila anda tidak menggunakan peguam, jadi sebenarnya kita tak tahu sebenarnya proses di mahkamah macam mana. Bukan sesenang kan. Kita ingat pergi mahkamah sekali boleh selesai. Tidak. Ramai juga menyalahkan pihak-pihak tertentu. Katanya kes dia terlalu lama, kenapa tak selesai. Sedangkan dia tak tahu segi prosedurnya mahkamah. Sebab kan tak tahu prosedur, dia ingat datang mahkamah sekali selesai. Jangan begitu. Sebab di mahkamah ni bukan kita saja ke mahkamah, mungkin 40 pasangan, 50 pasangan satu hari nak dengar masalah anda. Jadi sekiranya, sebab tu kebanyakan mahkamah akan kata minta panduan, minta juga nasihat daripada peguam ataupun orang-orang yang tertentu. Jadi sekurang-kurangnya anda tahu dari segi prosedur. Bukan saja orang kata bila tak dilayan ataupun tak menepati kehendak anda marah, menyalahkan pihak-pihak tertentu. Itu salah. Dalam kes ini saya mohon, sekiranya anda ingin mohon cerai fasa, dapatkan panduan dan khidmat peguam ataupun orang-orang tertentu. Dan mungkin sedikit dia kot saya nak bagi tahu, sebab kan lama-lama kang sibuk, ramai orang ada hal tu dan sebagainya. Semoga ada manfaat sedikit yang saya ingin sampaikan pada hari ini berkenaan isu perceraian itu. Hari ini cerai fasa, dan sekiranya anda ingin memohon cerai fasa, dapatkan dahulu, tanya dulu pihak mahkamah, tanya juga pihak peguam. Saya ni boleh dalam saya punya kes ni boleh cerai biasa boleh, cerai fasa boleh, taklik boleh. Jadi boleh pilih tak di antara section-section tersebut yang selaras ataupun orang kata yang sama, orang kata peruntukan yang boleh saya tuntut untuk bercerai. Sama ada cerai biasa, cerai taklik atau cerai fasa. Semoga ada manfaat untuk anda semua. So hari ini alhamdulillah saya dapat sedikit menyedut udara segar di luar ni. Dan saya doakan kita semua dijauhi daripada penyakit coronavirus. InsyaAllah kita jumpa lagi video saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.